Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, untuk video kali ini sempena menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2021, Kak Dayak akan kongsikan siapakah Perdana Menteri Malaysia dan kita akan kenal sedikit mengenai mereka daripada awal hingga yang terkini. Jom sama-sama kita tengok. 21 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! 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 Perdana Menteri Malaysia yang ketiga, Datuk Hussein Onn adalah putera Datuk Onn bin Jaafar, pengasas UMNO. Sebagai Perdana Menteri yang baru, beliau terus menggiatkan pembangunan sosial dan ekonomi negara. Datuk Hussein Onn juga melancarkan kempen buku hijau yang bertujuan menggalakkan orang ramai bercucuk tanam agar negara dapat mencapai tahap kecukupan sendiri selain daripada mencegah inflasi. Bagi memenuhi keperluan tenaga kerja di bidang industri yang ketika itu sedang berkembang dengan pesat sekali, Datuk Hussein Onn memberi keutamaan kepada penubuhan lebih banyak sekolah-sekolah vokasional dan perdagangan. Institusi-institusi ini begitu penting untuk melatih dan melengkapkan belia-belia kita dengan segala kemahiran yang dikehendaki oleh berbagai cabang sektor perdagangan dan perindustrian. Datuk Hussein Onn meneruskan program perindustrian yang telah dimulakan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya. Berbagai usaha telah dibuat untuk memperbaiki iklim pelaburan di sektor pembuatan. Langkah-langkah juga diambil bagi mengeluarkan lebih banyak barangan berorientasikan ekspor. Kepesatan pembangunan di Malaysia telah mendapat pujian dari Bank Dunia yang telah membantu menjalin hubungan yang lebih erat dengan para pemimpin negara-negara ASEAN. Lawatan-lawatan ini bukan sahaja memperteguhkan lagi semangat kerjasama serantau, bahkan juga membantu meluaskan konsep keamanan dan kestabilan yang disarankan oleh Malaysia di rantau ini dan juga di seluruh dunia. The media comment by the foreign press has been grossly unfair to the government, and we feel very unhappy about this. But as you know, we have no control over the press. They can write what they like in this country. This is a free country, and therefore we have to put up with this kind of kritik from abroad. Dengan ajaran Islam, umpamanya
pemimpin PAS menyokong. Everybody in Malaysia knows how strongly we feel about things like the Pada 7 September 1981, London Stock Exchange (LSE) telah dikejutkan dengan satu serangan dalam pengambil alihan syarikat peladangan British iaitu Guthrie oleh kerajaan Malaysia. Serangan ini hanya dilakukan dalam masa sekitar 4 jam sahaja yang dipimpin oleh Tun Dr. Mahathir. Peristiwa besar ini dikenali sebagai Dawn Raid atau serangan subuh. Abdullah Ahmad Badawi disifatkan sebagai seorang negarawan budiman setia lagi terbilang. Itu pengiktirafan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak terhadap segala jasa dan sumbangan Tun Abdullah kepada negara. Jelas beliau, Tun Abdullah merupakan seorang tokoh yang terbilang dalam sejarah negara kerana banyak khidmat bakti dan pengorbanan yang dilakukannya, khususnya soal modal insan. Malah beliau menghormati Tun Abdullah sebagai seorang pemimpin yang cenderung mengangkat martabat Islam dan golongan agamawan. Beliau turut memuji Tun Abdullah sebagai sahabat yang sebenar lagi sejati kerana tetap setia bersama beliau dan kerajaan sama ada ketika susah mahupun senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia. Yang amat berhormat Nasir Mahyudin, yang berbahagia KSN, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pada tengah hari tadi, saya telah menghadap Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong untuk dipersembahkan senarai kabinet. Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong telah pun memberi perkenan pada senarai kabinet yang saya telah persembahkan pada baginda. You know, I'm 93 years old. Kita ingin saksikan di mana tokoh yang telah lama tidak beraksi, Tun Dr. Mahathir Mohamad menerima kertas penamaan untuk bertanding bagi pemilihan ke Dewan Rakyat Langkawi. Dr. Mahathir bin Mohamad daripada Keadilan. Ladies and gentlemen of the press, firstly, thank you for your presence. Baik, inilah dia detiknya para penonton sekalian. Ayo bersama kami kita cipta sejarah baru buat negara. 4:40 pagi 10 Mei 2018. Keputusan yang diperolehi oleh calon Parti Keadilan Rakyat PKR 104 kerusi. Tun Dr. Mahathir Mohamad di depan bersama Tun Dr. Siti Hasmah. Kita terus ke Balai Rong Sri. Ini merupakan episod yang begitu bersejarah kerana di mana lagi dapat kita saksikan bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan-kewajipan jawatan itu dengan segala daya upaya saya, bahawa saya akan menumpahkan taasir yang sebenar Perdana kepada Menteri Malaysia. Dr. Mahathir Mohamad hari ini mempengerusikan mesyuarat Majlis Tertinggi Presiden Pakatan Harapan. Amanat pertama Tun Dr. Mahathir Mohamad kepada warga Jabatan Menteri di mana kepada prinsip-prinsip. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mempengerusikan mesyuarat kabinet yang pertama hari ini. Antara yang hadir mesyuarat ini termasuk Menteri Keuangan Lim Guan Eng, Menteri Pertahanan Muhammad Sabu, Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Bacaan doa diadakan di pejabat beliau diikuti upacara menandatangani dokumen memulakan tugas Paduka beliau. Seri Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah tiba di Ibu Negara. Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong mengadakan pertemuan dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Perdana Menteri India Narendra Modi mengadakan pertemuan bersama Perdana Menteri. We have an ordinary cabinet meeting today. Governor of Bank Negara has submitted his resignation. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad hari ini mempengerusikan mesyuarat Majlis Kewangan Negara 2018 di Putrajaya. Kalau di sini ada sesiapa nak bagi hadiah kepada saya takut kepada Tan Sri, saya tak akan terima. The new government of Malaysia is going to be business friendly. We are going to welcome foreign direct investment. I have explained the financial problem faced by Malaysia and what's solving this financial problem. Selama tempoh 2 minggu ini, saudara-saudari dan anak-anak
hanya perlu berada di rumah. Just stay at home. Luangkan masa bersama-sama anak, isteri dan ahli keluarga. Tidak perlulah keluar ke mana-mana. Dengan cara ini, saudara-saudari terhindar daripada jangkitan COVID-19 dan penularan wabak ini insya-Allah dapat kita bendung. Inilah tujuan sebenar Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan oleh kerajaan. Panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita bagi memulakan langkah mencari jalan keluar daripada segala kekalautan pandemik, kegawatan ekonomi dan kekusutan politik yang membelenggu negara sejak beberapa bulan lalu. Izinkan saya menyunjung kasih atas limpah perkenan ke bawah duli yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah bersama seluruh perkenan Raja-Raja Melayu atas pelantikan saya sebagai Perdana Menteri dalam keadaan negara yang sangat mencabar ketika ini. Saya turut merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, mantan Perdana Menteri Malaysia yang telah berusaha sepenuh tenaga dalam menghadapi kemelut yang melanda negara bersama-sama ahli-ahli jemaah Kabinet Kerajaan Perikatan Nasional. Seluruh keluarga Malaysia yang saya kasihi, pandemik COVID-19 adalah musuh kita semua. Mengambil kira situasi getir pandemik COVID-19 dunia, umum mengetahui bahawa varian wabak ini sentiasa berevolusi. Bermula daripada varian Alpha kepada Beta dan Delta, yang terkini ialah varian Lambda. Oleh itu, strategi telah dirangka kerajaan sebelum ini akan diteruskan dan diperkasakan serta ditambah baik dengan mengambil kira pandangan pakar-pakar kesihatan awam negara. Saya akan memastikan setiap intervensi dan usaha pihak kerajaan untuk menurunkan kes COVID-19 dilakukan secara lebih komprehensif. Saya berikrar menghasilkan yang terbaik demi membuktikan kepercayaan rakyat kepada pasukan saya tidak dipersiakan. Hasrat ini hanya berupaya dicapai melalui kerjasama daripada seluruh pentadbiran yang didukung oleh penjawat awam selaku tulang belakang pentadbiran negara. Marilah kita bersama-sama sebagai keluarga Malaysia mengembalikan kesejahteraan dan keselesaan hidup yang pernah dikecapi suatu ketika dulu. Saya membulat tekad bekerja bersama rakyat. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best tak dapat tahu cerita sedikit tentang Perdana Menteri kita. Jangan lupa, itu sejarah tau. So dapat simpan untuk generasi yang akan datang. Selamat menonton.